Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cikgu akan mengajar pendidikan tilawah Al-Quran darjah 3. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, mari kita teruskan pembelajaran kita. Dalam pelajaran ini, kita akan mempelajari pelajaran 1 iaitu adab membaca Al-Quran. Secara ringkasnya, Al-Quranul Karim itu adalah kalam Allah. Ia juga merupakan wahyu Allah yang dijadikan sebagai panduan hidup kita semua. Dan Al-Quranul Karim ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Yang pastinya, membaca Al-Quran adalah lebih baik daripada segala zikir. Dan barang siapa yang membacanya, pasti Allah menjanjikan rahmat dan juga syafaat di hari kiamat kelak. Baiklah, kita masuk kepada adab sebelum membaca Al-Quran. Kita tengok yang pertama. Adab sebelum membaca Al-Quran yang pertama ialah menyucikan diri daripada najis dan hadas. Kita kena pastikan diri kita suci daripada kotoran, daripada najis dan juga hadas. Yang kedua ialah membersihkan mulut dan gigi. Kadang-kadang sisa-sisa makanan masih ada tersisa lagi pada celah-celah gigi dan juga mulut kita. Maka untuk kita pastikan diri kita dalam keadaan bersih, kita kena bersihkan dulu juga bukan sahaja diri kita, badan kita, tetapi mulut dan gigi. Yang ketiga, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Untuk kita membaca Al-Quran, kita mesti dalam keadaan yang bersih. Badan bersih. Bukan sahaja badan kita bersih, pakaian yang kita pakai juga mestilah bersih. Dan tempat untuk kita membaca Al-Quran tadi itu juga mestilah di tempat yang bersih. Seterusnya, adab sebelum membaca Al-Quran yang keempat, iaitu menyapu wangian pada badan dan pakaian. Ini adalah salah satu cara untuk memastikan kita dalam keadaan yang selesa. Kita dalam keadaan yang khusyuk untuk kita membaca Al-Quran. Apabila kita rasakan bahawa diri kita wangi, badan kita bersih, pakaian kita bersih dan juga wangi. Adab yang kelima adalah menutup aurat. Seperti mana yang kamu semua telah belajar, aurat lelaki dan perempuan adalah berbeza. Kalau aurat lelaki, antara pusat hingga lutut. Walau bagaimanapun, kita perlulah memakai pakaian yang sopan untuk membaca Al-Quran. Manakala aurat perempuan pula adalah seluruh anggota tubuh badan, kecuali muka dan tapak tangan. Seterusnya adalah yang keenam, mengambil mushaf dengan tangan kanan. Maksud mushaf ni ialah Al-Quran.
Di mana apabila kita hendak membaca Al-Quran, apabila kita nak mengambil Al-Quran, maka pastikan kita ambil dengan tangan kanan. Dan adab yang terakhir iaitu membawa mushaf dengan memeluk atau mendakapnya separas dada. Jangan kita bawa Al-Quran dengan meletakkan di paras punggung. Dan ataupun kita meletakkan ia di bahagian belakang kita dan sebagainya. Contoh kalau kita bawa beg sandang belakang, kita letak kat belakang pun tak boleh. Al-Quran perlu dibawa dengan kita peluk, mendakap pada dada kita. Seterusnya, kita masuk kepada adab semasa membaca Al-Quran. Semasa kita baca Al-Quran, ada juga adabnya ya anak-anak. Adab yang pertama ialah membaca dengan niat ikhlas kerana Allah. Maka, jika kita baca dengan sertakan niat ikhlas kerana Allah, maka ia akan mendapat ganjaran sebesar-besarnya daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi. Contoh, letak atas rehal, letak pada tempat-tempat yang lebih tinggi daripada kedudukan kita. Yang ketiga, menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, mulakan dengan ta'awuz dan akhiri dengan sadaqallahul azim. Ta'awuz ni adalah bermaksud bacaan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan biasanya diikuti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan bacaan ayat dan kita akhiri bacaan kita dengan Sadaqallahul Azim. Adab seterusnya yang kelima ialah membaca dengan tertil. Tartil. Ini adalah bermaksud membaca dengan mengikut hukum tajwid. Membaca dengan bacaan yang tenang. Tidak gopoh gapah. Dan akhir sekali yang keenam, membaca dengan tadabbur. Tadabbur ni ialah bermaksud menghayati ayat-ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Dan akhir sekali, kita akan masuk kepada adab selepas membaca Al-Quran. Di sini terdapat dua adab selepas membaca Al-Quran. Yang pertama, hendaklah kita membaca doa selepas membaca Al-Quran. Doa itu adalah seperti contoh, Allahumma arhamna bil-Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Itu dia adalah bacaan doanya ya anak-anak. Dan adab yang terakhir adalah selepas kita membaca Al-Quran, pastikan kita simpan Al-Quran itu di tempat yang bersih, di tempat yang tinggi dan pastikan jangan ada barang-barang yang kita akan letak di atas Al-Quran itu. Baiklah, ini sahaja pembelajaran yang kita akan belajar hari ini.
Semoga dalam video ini anak-anak dapat memahami apa yang telah cikgu sampaikan, iaitu yang pertama tadi secara ringkas kita telah membincangkan tentang pengenalan Al-Quran. Seterusnya, adab sebelum membaca Al-Quran. Seterusnya, kita belajar tentang adab semasa membaca Al-Quran. Dan akhir sekali, adab selepas membaca Al-Quran. Dan cikgu doakan semoga anak-anak semua beroleh kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Baiklah, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.